Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Connie Grace untuk TVS. Kita ikuti dengan laporan ini, di mana Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia) mengeluarkan amaran cuaca buruk dan waspada dengan hujan lebat dijangka berlaku di Sarawak dan Sabah. Dan ini dijangka berlaku sehingga Khamis. Menurut kenyataan Met Malaysia, hujan lebat yang berlaku di Sarawak melibatkan kawasan Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Sarike, Sibu dan Muka. Bagi bahagian barat Sarawak pula, hujan sederhana lebat dijangka berlaku sehingga 14 dan 15 Januari ini dan keadaan cuaca lembap juga dijangka akan berterusan sehingga Februari 2021. Manakala bagi Sabah pula, hujan lebat dijangka berlaku di beberapa kawasan termasuk kawasan pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan Tambunan, Pantai Barat serta Labuan. Sementara itu, bagi keadaan cuaca di Semenanjung, Met Malaysia menjangkakan keadaan cuaca semakin baik dan kemungkinan banjir monsun bakal berakhir. Walau bagaimanapun, banjir yang sedia ada mungkin mengambil sedikit masa lagi untuk surut sepenuhnya memandangkan air pasang akan berlaku pada 13 Januari 2021 dan ombak besar dijangka akan berterusan di Laut Cina Selatan untuk beberapa hari lagi. Kekal tenang dan beri kepercayaan serta sokongan sepenuhnya kepada kerajaan. Itu saranan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kepada rakyat sepanjang tempoh darurat dilaksanakan. Mudah-mudahan kita akan dapat melandaikan lekuk jangkitan COVID-19 dengan segera dan seterusnya mengurangkan tekanan ke atas sistem kesihatan negara kita yang sedang terbeban dengan peningkatan kes-kes positif COVID-19 saban hari. Beliau menyuruh setiap lapisan masyarakat supaya bersatu dan berganding bahu dalam menghadapi situasi yang amat sukar ini. Jelasnya pelaksanaan darurat ini adalah demi kesejahteraan rakyat dan keselamatan negara serta ekonomi Malaysia. Beliau turut memberi amaran tindakan tegas akan diambil terhadap individu yang cuba mengganggu-gugat usaha kerajaan mengurus pandemik COVID-19 supaya pengisytiharan proklamasi darurat dilaksanakan di seluruh negara sebagai langkah proaktif untuk membendung gejala wabak COVID-19. Terdahulu Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah memberi perkenan supaya pengisytiharan proklamasi darurat dilaksanakan di seluruh negara sebagai langkah proaktif untuk membendung gejala wabak COVID-19. Seri Paduka Baginda turut memberi perkenan untuk tempoh pelaksanaan darurat ini sehingga 1 Ogos 2021 atau sehingga suatu tarikh yang lebih awal jika angka kes positif COVID-19 harian dapat dikawal dan diturunkan dengan berkesan. Malaysia merekodkan kes harian tertinggi dengan mencatatkan sebanyak 3,309 kes pada Selasa. Pertambahan jumlah itu menjadikan jumlah keseluruhan kes sebanyak 1,453 ringgit. Daripada kes baru itu, sebanyak 3,303 adalah penularan tempatan manakala 6 kes pula ada penularan luar negara. Sementara itu, Sarawak merekodkan 146 kes positif baru COVID-19 pada Selasa, sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 1,574 kes. Daripada 146 kes berkenaan, 92 kes dikesan di Sibu, Sebauh 20, Kanawit 12, Miri 11, Beluru dan Kuching masing-masing 3, Dalat 2, sementara Seratok, Bintulu dan Limbang masing-masing 1. Selain itu, satu kluster baharu iaitu kluster Bukit Sekubong melibatkan daerah Sebau di Bintulu juga dilaporkan. Pertambahan kluster ini menjadikan Sarawak mencatatkan 7 kluster aktif termasuk kluster Jelita, kluster Pasai, kluster Keranji Tabuan, kluster Bas Sayap, kluster Setutong dan kluster Mado. Dalam usaha memerangi penularan COVID-19, kaedah ujian saringan secara pandu lalu akan dimulakan di Sibu. Ini akan dilaksanakan jika jumlah pengunjung hadir membuat ujian calitan di Stadium Tertutup Sibu kian meningkat. Menerusi beberapa kiriman video, pengunjung dilihat beratur dari tapak meletak kenderaan dalam keadaan berhujan. Saringan secara pandu lalu itu kelak secara tidak langsung memberi kemudahan kepada orang awam. Melalui kaedah saringan pandu lalu, orang ramai tidak perlu turun dari kenderaan untuk berurusan di kaunter seperti kebiasaannya.
Sementara itu, menerusi tinjauan TVS, keadaan di Icom Square Kuching ketika proses ujian calitan dijalankan dilihat terkawal. Petugas-petugas kesihatan telah berada di kawasan berkenaan seawal jam 9 pagi dan pihak polis juga turut bekerjasama mengawal keadaan sekeliling. Kira-kira 1,000 pengunjung telah tampil menjalankan ujian berkenaan. Pengesanan kontak kini giat dijalankan. Ekoran lokasi yang dikunjungi kes melibatkan kluster Tutong adalah Icom Square. Tinjauan kami mendapati kawasan sekitar Icom Square ini terkawal dan seperti yang boleh kita lihat, petugas kesihatan iaitu barisan hadapan sedang melakukan ujian swab untuk orang awam yang melalui kawasan komersial ini, dan rakyat dinasihatkan untuk tidak panik dan terus memastikan SOP untuk terus dipatuhi. Dan laporan ini bersama saya Jessica John bersama jurukamera kami Razi untuk TVS. Manakala tiada pembelian panik dikesan berlaku di Pasaraya, susulan pengumuman darurat dan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP bersyarat di Kuching, tinjauan wartawan TVS mendapati orang ramai melakukan tugasan harian dengan tenang. Pengalaman mengharungi PKP sebelum ini mungkin menyebabkan pengguna lebih tidak mudah gelabah dan tergesa-gesa. Bagi mengenai dengan pembelian panik tu, bagi kami yang perlulah. Sebab walaupun diumumkan sebagai PKPP, tapi masih dibenarkan lagi untuk setiap ahli keluarga wakil untuk keluar membeli barang, dan jaminan kerajaan mengatakan bahawa barangan keperluan insya-Allah cukup untuk sepanjang tempoh PKPP ni. Jadi tak perlulah kita untuk membuat belian panic buyer. Kuching tu memang walaupun dikira esok merah, pada mati zon merah, si perlu terburu-buru atau panik nak beli barang sebab orang dah naik pada mati berbeli prepare awal sebelum esok kan. Jadi kita perlu patuhi SOP je untuk menjaga jarak masing-masing lah, jaga SOP. Untuk sama ratok kami pernah beli barang banyak-banyak lah, sebab kami beli untuk keperluan dia pun je. Yang macam jenis barang makan macam ya yang paling penting lah untuk kami. Situasi sama berlaku di Pusat Kecergasan dan Gym. Pengusaha gym telah mula mengaktifkan prosedur operasi standard yang diperkenalkan pada PKP lalu. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razzi Majidin, kebenaran ini hanya melibatkan murid menduduki Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Vokasional Malaysia SVM, Sijil Kemahiran Malaysia SKM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM, Diploma Vokasional Malaysia DVM dan Peperiksaan Antarabangsa. Bagi murid sekolah berasrama penuh dan asrama sekolah harian yang akan menduduki peperiksaan, jelas Razzi dibenarkan pulang ke asrama mulai 16 Januari ini. Pasukan Gerakan UMNO PGA memberkas seorang lelaki warga Indonesia yang disyaki dalang utama dalam satu sindiket pemerdagangan manusia. Menurut Komander Brigade PGA Sarawak, SAC Manca Atta, lelaki itu diberkas dalam Ops Benteng oleh satu pasukan petugas dari Ibu Pejabat PGA Sarawak. 4 rakyat tempatan dan 17 pendatang tanpa izin termasuk seorang kanak-kanak lelaki turut ditahan dalam Ops tersebut. Terdahulu, pasukan petugas mendapat maklumat berhubung pergerakan 3 kenderaan dari biawak berdekatan sempadan Malaysia-Indonesia di daerah Lundu menuju ke sebuah hotel di Batu 3 yang dipercayai menjadi transit untuk menghantar pendatang asing tersebut ke Sibu, Tatau dan Bintulu. Kesemua tangkapan telah dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Padawan untuk siasatan lanjut. Pasukan Gerakan UMNO PGA Sarawak turut merampas 17,100 karton rokok, pelbagai jenama dan sebuah lori dengan keseluruhan jumlah rampasan dianggarkan bernilai lebih 2.6 juta ringgit. Ops Libas yang dijalankan sekitar jam 12.05 tengah malam itu turut menahan seorang lelaki warga tempatan di sebuah premis kediaman di Siburan.
Kesemua rampasan dilakukan di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967 dan diserahkan kepada polis untuk tindakan selanjutnya. Susulan hujan lebat yang berlaku sejak semalam, beberapa kawasan di Bandaraya Kuching telah dilanda banjir kilat. Memetik dari sumber tempatan, didapati lorong 10 di Tabuan Dayak Kuching dinaiki air. Kawasan lain yang turut terjejas adalah Lintang Park, Batu Lintang, Stapok Batu Kawa, kawasan Bandar Kuching, Kampung Pulau Ulu dan lain-lain. Itu saja buat masa ini. Saya Connie Grace untuk TVS. Salam hormat.